Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Amzari bin Abu Bakar. Okay, today saya akan present berkenaan projek kami, which is RMS, Restaurant Management System, atau kami panggil dia ROCA, Restaurant Management System. This is our group members. Saya Kamaluddin bin Saleh, Muhammad Aiman bin Muhammad Ali, Ahmad Aiman Syafiq bin Mahyuddin, Muhammad Izzat bin Bahman. So today saya akan present berkenaan dengan feature system yang kami develop ni. Muhammad Hanifah akan bercerita berkenaan dengan security. Muhammad Izzat akan bercerita berkenaan dengan design, database design and implementation, dan last sekali Ahmad Aiman akan present berkenaan dengan user interface. Okay, kami start dengan vision lah. Okay, this is our vision, which is global leaders in the web solution, provider with innovative, relevant and smart. Our mission is to continuously deliver innovative, customized solution for our customer and our partner. Our objective, customer are our partner, and we will help with the knowledge in ICT to improve workmanship, reduce costs and increase efficiency, achieve sales success and excellent customer service standard. Okay, for this project, actually, for project statement, which is in this proposal, we propose to create system for restaurant, which that will help the management of warung Makcik Kiah ni to manage their business activity and natural information, especially on the record their order and billing detail. This would also allow them to access, update, monitor and arrange all their document. In addition to enabling work for staff to deal with this data and information. Actually, kami mencadangkan untuk mewujudkan satu sistem untuk restoran ni adalah untuk membantu pihak pengurusan restoran warung Makcik Kiah ni lah, untuk menguruskan aktiviti, perniagaan dan maklumat mereka, terutamanya mengenai rekod pesanan pelanggan dan juga butiran bil lah. Dengan adanya sistem ni, mereka boleh mengakses, mengkemaskini, mengatur semua dokumen mereka, di samping membolehkan kaki tangan menangani masalah data dan maklumat. Untuk projek objektif, the objective of the purpose the system is to help restaurant of Makcik Kiah in managing the data record in effective and efficient way and also well organized. The program also aim to increase the speed finding data that was collected and stored in the device storage database. We also want to minimize the challenge faced by the worker, especially when handling a large volume of order, because this is avoid the information overload situation and disorganized data and information. So objective of
pada projek ni adalah untuk membantu pengurusan warung Makcik Kiah ni dalam menguruskan data dan rekod dengan cara yang berkesan dan cekap serta tersusun dengan baik lah. So sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kelajuan mencari data dan yang terkumpul dan disimpan di dalam kalian data ataupun dan storage. Kami juga sistem ini juga akan dapat meminimalkan cabaran yang dihadapi oleh pekerja restoran, terutamanya dalam mengendalikan jumlah order yang besar lah dalam satu masa. Kerana ialah maklumat yang banyak ni tidak dapat diatur ataupun diuruskan dengan baik lah. So restoran Makcik Kiah ni actually sekarang ni adalah traditional restaurant which is masih menggunakan cara lama lah, which is cara manual lah. So dengan adanya sistem ni, so kita harap ia dapat membantu pengurusan restoran sekali bentuk lah. Kita ada buat kajian sebelum kita buat sistem ni dan kita ambil kira semua faktor dan sebelum kita build sistem ni lah. So dengan ada sistem ni kita dapat membantulah pengurusan restoran. So untuk seterusnya saya akan pergi kepada introduction. For introduction, we will start with kita akan terangkanlah apa kita guna projek lah. So actually untuk projek ni kita memilih restaurant management system, which is kita ingin melakukan improvement lah untuk pengurusan restoran, which is bisnes restoran ni dah lama sebenarnya dekat kita punya country ni. Cuma kita nak ada perubahan lah dekat kita punya management system tu. So kalau tengok kat sini, actually dekat slide ni, the restaurant business has been around long time, and with the digital introduction now, the restaurant management system can be changed with past experience, where every restaurant related activity is limited to the method only. Although manual management is still required, this system is able to reduce the workload of the that is born where the function of the system is replaced by the power of the internet. Nowadays, order recipient do not need to receive order manually, which can order the workload and also be able to receive order accurately and correctly. This is base restaurant management has given advantage to both customer as well as the restaurant to manage the business efficiency and effectively and meet the need of customer. So macam saya cakap tadi tu, perniagaan restoran ni dah lama wujud dekat dalam negara kita ni. So dengan adanya digitalization ni sekarang, so sistem pengurusan restoran ni boleh diubah lah. So dengan setiap aktiviti berkaitan dengan restoran ni tidak terhad kepada manual saja. So maknanya kita dah ada digitalization lah dekat restoran ni. Walaupun kemungkinan ada juga perusahaan manual yang masih diperlukan, tapi dengan adanya sistem ni kita boleh minimumkan lah yang manual tu. Sistem ni juga dapat membantu mengurangkan beban kerja yang ditanggung oleh pekerja restoran lah. Dengan adanya sistem ni, tempahan makanan atau minuman dapat diterima dengan tepat dan cepat. Sistem restoran ini berasaskan web base dan memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak lah, which is pemilik restoran dan juga pelanggan lah. So
kami merasa menjangkakan dengan adanya sistem ni kita dapat membantu sesebuah restoran menguruskan perniagaan dengan cekap dan berkesan serta memenuhi kehendak pelanggan mereka lah. So poin kedua adalah the project aim is to help optimize and improve workflow in the restaurant, reduce overwork and make sale as well as manage purchase and accounting need in one platform. This feature is include the job requirement for restaurant, which is inventory, production, accounting, sale, purchasing and grouping. So dengan adanya restaurant management system ni adalah bertujuan untuk mengoptimumkan dan menambah baik aliran kerja di sebuah restoran. Selain itu juga dia mengurangkan kerja serta dapat menguruskan pembelian dan keperluan perakaunan dalam satu platform. So sistem ni kita ambil kira lah, maknanya dari segi operasi dan juga dia punya accounting lah, maknanya kita akan kira setiap order yang ada yang dibuat bagi setiap bulan. So nanti kita akan produce satu report lah. So antara ciri-ciri sistem ini mengambil kira semua pekerjaan yang diperlukan di sebuah restoran. Macam saya cakap tadi lah, inventory, perakaunan, jualan, pembelian, pekerja dan juga yang dan lain-lain lah. Okay, based on actually sistem ni kita buat based on the problem that are occurring in the restaurant operation at this moment lah. We want to build a system that can solve or at least reduce those problem yang ada. We decided to build a system that can provide convention for the restaurant owner and their customer. For customer, they book a table easily and can avoid mistake by order recipient. As for restaurants, they can store all order record by customer in the database, and the process of finding and retrieving previous record will be easy and faster. So berdasarkan masalah yang berlaku kat dalam restoran yang ada pada masa kini, so daripada situ kita build satu sistem lah, which is sebelum kita build sistem ni kita ada buat interview lah beberapa restoran, pengusaha restoran, which is kita dapat apa masalah yang ada lah. So dengan itu kita harap benda tu dapat menyelesaikan atau sekurang-kurangnya dapat mengurangkan masalah di sebuah restoran lah. Sistem ini dibina bagi memberikan kemudahan kepada pemilik restoran dan pelanggan mereka, bagi pelanggan yang mereka boleh menempah dengan mudah dan mengelakkan kesilapan oleh penerima pesanan, which is kalau pakai manual tu kadang-kadang ada possible berlaku kesilapan yang banyak lah. So dengan adanya sistem ni dapat mengurangkan kesilapan tu lah, which is semua benda, semua produk kita kategorikan dalam satu tempat. So masa nak ambil pesanan tu kita cuma ni lah select produk yang betul. So nanti akan sampai pada bahagian dapur lah kan. So kesilapan tu kemungkinan sangat berkurang lah. So dan kita juga boleh refer balik order tu. Berbanding kalau dengan manual lah. Kalau manual ni mungkin kadang-kadang salah tulis, typo, kadang-kadang orang ambil order tu tulis lain dan orang dekat dapur faham lain. So masalah-masalah tu boleh diatasi lah. Bagi restoran pula, mereka juga dapat menyimpan rekod pesanan yang ditempah oleh pelanggan lah dalam bekalan data atau database, dan bila direkodkan tu dan kita boleh retrieve balik dalam kita punya database bila masa lah. So that's why kita ada modul untuk report tu.
So modul untuk report ni gunanya untuk kita retrieve balik lah. Kalau ada keperluan. So sistem ini, the system operate in several stage, offering an interactive GUI interface to its user and connecting to its own database. Okay, actually sistem ni kita pakai web base, perlukan internet lah, dan dia perlu login, dan kita ada selectkan feature-feature keselamatan dan sebagainya, keperluan yang untuk sebuah web base lah. So untuk presentation seterusnya saya akan demo sikit ciri-ciri atau feature-features sistem RMS ni lah. So saya akan login. Okay, this is our front page, online restaurant management. So saya akan login, which is this is admin your login. So this is our homepage. Kat sini kita ada dashboard. So dekat sini kita display lah current data yang ada lah. Contoh kat sini total product, total paid order, total user dan total store lah. So saya akan tunjuk satu-satu. Untuk total product ni, which is ini produk yang ada kan dekat dalam sistem kita lah. So far kita dah masukkan beberapa produk lah. Char kway teow, Milo ais, kopi, teh tarik. Actually ni bukan produk yang ada saja. Nanti kita akan tunjukkan macam mana nak produk-produk ni boleh ditambah ikut kategori produk tersebut lah. So yang kedua adalah untuk dashboard ni adalah order, total of order. Which kat sini kita dah kita senaraikan lah order-order yang dah ada. Dan ada ikut tarikh ni lah. Ini total of user. So kat sini ada kitchen staff, staff bahagian depan. So dan ini kita punya administrator lah. So saya akan tunjuk semua dekat sini apa modul-modul yang ada dekat tepi-tepi ni. Which is features of our system. So tadi dekat atas ni dashboard, which is kita show apa yang current data yang ada, produk, number of paid order, total user and our store. So sekarang saya nak tunjuk untuk bahagian user lah. So tadi saya login sebagai admin lah. So sekarang this is my screen. So screen saya ni kita dapat penuh lah. Mana semua modul ni saya ada sebagai admin. So dekat sini kita boleh add user. So dekat sini kita ada group administrator ke, kitchen staff ke ataupun waiter. Dan kita masukkan dia punya detail lah. Username, email, password, phone number, gender, dan kita save lah. So feature kedua kita ada manage user, which is bila kita dah save tadi, kita dah add user dan kita boleh manage balik lah bila masa. Sama ada kita nak delete user tu ataupun kita nak edit information yang sedia ada. Okay, untuk yang kedua kita ada group. So group ni actually kita nak manage user group tadi lah. Kat sini kita boleh edit user, kita boleh edit store. Group ni kita decide lah, kita nak dia boleh create ke, dia boleh update, view atau delete lah. So kita boleh manage setiap group ni apa yang dia boleh buat kat dalam sistem tu lah.
Okay, ni kita akan manage dia. So bila kita dah add tadi, dan kita manage ikut grouping tadi lah, administrator ke, student staff ke, ataupun kitchen staff ke, atau waitress. So dekat sini kita boleh manage all the group lah. So yang keempat, 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni untuk store. Kita boleh add store kat sini. So kita masukkanlah kalau contohnya ada penambahan cawangan-cawangan. Contoh kat sini kita apa yang dah ada, warung Makcik Kiah Sri Petaling. So contohnya kalau ada contohnya ada store baru, warung Makcik Kiah, warung Makcik Kiah Kelang contoh, dan kita boleh status dia apa, aktif, dan kita save lah. So information tu akan masuk kat sini. Dan kita boleh manage sama ada kita nak edit ataupun kita delete lah. Okay, untuk store tu tadi kat atas ni kita add dan bawah ni kita edit lah information tu. So seterusnya actually ni untuk table. Table ni meaning dekat historian tu of course ada meja-meja dia. So kita boleh manage dekat sini lah. So kita boleh add table baru, ataupun kita kat bawah ni kita boleh edit table tu. Contohnya ada penambahan kursi ataupun ni lah, atau kita nak delete meja tu kan. So kita boleh manage kat sini lah. Nak add kat sini, nak delete kat bawah ni. So table-table ni kan akan tie dengan store lah. Contoh dekat sini saya masukkan table 23 contoh. Dan apa kapasiti dia? 10 orang. Dan store mana lah. Macam kat sini sekarang dia memang ada satu store je. So tak ada pilihan kat sini. So same lah. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada kategori. Which is kategori ni actually kita kategorikan makanan kita tu. Contohnya untuk contoh yang ada kat sini kita kategorikan sebagai Western, Italian, Middle East, drink, rice and noodle. So kategori ni kita boleh tambah dan kita boleh delete pada bila-bila masa. Tambah dekat sini. So delete dan edit kat bawah ni. Dan kategori ni akan tie dengan produk. Setiap produk tu, okay, yang seterusnya ada produk. Setiap produk tu akan tie dengan apa kategori produk tu lah. Kalau contohnya nasi lemak, kita kira dia sebagai Malay food lah. So that nanti order tu akan by produk apa, dan kita akan automatik kita tahu lah kategori produk tu kategori produk apa. So yang tu tujuannya adalah memudahkan untuk ambil order lah kan. Kita groupingkan dia dalam satu kategori. So untuk screen produk ni ada dua, which is kita boleh tambah produk apa dan harga berapa, dan kita boleh letak gambar produk tu. Dan ini kita boleh manage the product lah, which is by time to time kalau ada penambahan produk ke, ataupun ada contohnya kita nak produk tu dah tak ada dan kita boleh delete daripada sini lah. So this is screen untuk produk ni lah. So yang seterusnya untuk order. So ini saya rasa ini sangat penting lah. The main modul untuk RMS, which is our waitress actually akan masukkan produk ni. Dekat kebanyakannya akan pergi kat sini, which is dia akan pilih table available table yang ada dan dia masukkan produk lah.
So produk tadi dekat dalam produk library ni dah ada harga dengan SST semua. Dan produk ni tie dengan kategori produk tadi lah. So kita akan masuk ke produk, harga kat sini. So kita akan create order lah. Bila create order ni benda tu akan sampai kepada kitchen staff restoran yang dia bagi kitchen. Selain pada add order, kita boleh manage order tu. Kita boleh edit ataupun boleh delete lah order tu sekiranya ada keperluan lah. So seterusnya ni bahagian report, which is biasanya kita ni lah pengurus restoran lah akan pakai benda ni. So ni yang contoh yang ada untuk bagi tahun 2022, kita bahagikan ikut bulan. Contoh bulan 1, bulan Januari sampai bulan Disember. So amount contoh kat sini bulan 6, total of order amount ni 273. Ini contohnya lah. So setiap order tu akan masuk dalam ni lah. So masuk dalam report ni. So kalau contoh kita ada banyak cawangan tadi, dan kita boleh select store kat sini lah dengan tahun lah. So submit dan report ni akan keluar. So seterusnya this is company punya ni lah, company punya information. Ini tak apalah, cuma kita bagi dia punya ni lah, information of company tu lah. Okay, seterusnya profile. Ni profile saya lah. Kalau contohnya kalau ada user bahagian kitchen, so dia akan dapat tengok profile di sini lah. Seterusnya adalah setting. So ini kita akan untuk perubahan dekat user profile tadi. Dan kita boleh change password, kita boleh tukar information waktu kita register tu lah. So the last one is logout button. So sistem ni perlukan login lah, which is dia punya salah satu security feature dia adalah login lah. So tak boleh masuk siapa-siapa tak ada login, tak register, tak boleh masuk lah. Okay, so rasanya untuk kali ni saya rasa presentation saya sampai takat ni je. So presentation seterusnya akan disambung oleh rakan saya lah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang daripada grup ini. Saya akan ceritakan berkenaan dengan security punya part dalam sistem RMS ni. Actually security yang ada dalam sistem ni adalah terutama sekali seperti yang kita tahu, password lah, password yang paling penting. Di sini bahagian untuk kita add user. Admin untuk sistem ni akan create user yang telah berdaftar dengan company dia. Contohnya kat sini ada staff baru masuk dari yang baru kerja dekat company ni. Dia akan create satu profile melalui sini dan akan masukkan store. Kalau ada cawangan baru, dia akan masukkan cawangan baru lah. Di sini kita ada di Seri Petaling punya branch. And then dia akan masukkan username yang staff baru tu akan ingat lah. Terpulang kepada dia, tak kisah. Email dia sendiri. Password ni password yang mudah diingat. In case 1 sampai 8 pun sistem ni akan terima. Again, dia akan confirmkan sekali lagi. Masukkan first name dan last name. Okay, sekarang saya akan tunjukkan satu contoh. Sini saya akan create satu user untuk staff kitchen. Okay,
Masukkan email. Okay, di sini bila kita masukkan password, dia auto akan jadi simbol dot. Dia takkan show dia punya password lah. Okey, masukkan confirm password. And then first name, last name, dan nombor telefon lah. Okey, kat sini saya nak terang untuk restoran staff ni, dia punya permission dia agak limited. Okey, yang tu sebentar lagi saya akan tunjukkan. Sini saya akan tunjukkan macam mana kita nak create profile untuk seorang staff yang baru masuk kerja. Okey. Okey. Kita akan cuba login menggunakan password tadilah. Okey, in case kalau kata password tak betul, sistem takkan benarkan kita untuk masuk dalam sistem ni lah. So, kita akan tengok balik. Okey, ni user yang kita buat tadi. Okey, user yang kita buat tadi, dalam ni password dia automatic dia akan encrypt. Automatic dia akan encrypt, dan kalau kita copy and paste dekat sistem pun dia takkan boleh login. Contoh saya akan tunjukkan kat sini. Okey, kita akan ambil semua password yang dia tunjuk ni, kita paste dekat bahagian password. Okey, dia tak boleh login. Dia tak boleh login. Dia kena masukkan, maksudnya dia database administrator tak boleh ambil kesempatan lah. Walaupun dia seorang database administrator, dia tak boleh ambil kesempatan. Okey, permission tu dia dekat bahagian sinilah. Bahagian group. Okay. Untuk yang tadi saya tunjuk contoh untuk staff. Okey, dia punya permission hanya boleh create order, update, view dan show dia punya profile saja. Untuk administrator dia ada semua power lah. Dia boleh create, dia boleh update, dia boleh view dan dia boleh delete untuk semua modul. Okey, seterusnya saya nak tunjuk session yang ada dekat sistem ni 24 jam. So kalau kita back kita terus pangkah, kita masuk semula. Okey, kita masuk semula sistem tadi. Okey. Dia terus boleh masuk. Dia terus ke dalam sistem.
Jasmine, session ni 24 jam lah. Dia tak perlu login semula. Okay, saya rasa daripada saya setakat itu saja. Untuk bahagian seterusnya akan diteruskan oleh kawan saya lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Izzat bin Muhammad Bahamam. Salah seorang rakan kepada tim ni. So saya kat di sini saya menerangkan database di dalam sistem Nokia RMS ini. Firstly, kita tunjuk data yang data attribute yang ada dalam table satu persatu lah. Pertama kita tunjuk daripada kategori. So kategori dia ada ID. Dia punya data type dia integer. Dia menggunakan 11. ID tu dia punya tu auto increment. So yang kedua dia name. Kolom yang kedua name. Data type dia baca 255. Yang ketiga dia aktif. Kolom untuk aktif. Integer 11. So gambar yang kedua tu menunjukkan data yang telah dimasukkan. So seperti ID pertama sampai ke berapa dia auto increment. So bila once kita masuk produk kategori tu dia akan auto increment lah. So yang nombor 2 kat sini company. Table company. Table company ID dia integer, data type dia 11 juga. Auto increment. Kedua kolom yang kedua company name baca 255. Yang ketiga service charge value 255 baca. Lepas tu VAT charge value baca juga 255. Address juga pun baca 255. Phone baca 255. Country baca 255. Message dia kita menggunakan text. Currency dia kita guna baca 255 juga. Data dia kat bawah tu seperti ID dia kalau tambah dia akan auto increment lah. Yang kedua company dia, lepas tu service charge dia kita tadi gunakan integer baca, so dia tak kisahlah value apa dia letak RM 10 ke 20 ke. So kat situ ada 10, 6. Lepas tu address dia, nombor phone. Lepas tu dia punya country dia still guna baca. Yang message tu dia guna text sebab kita nak guna panjang . Yang ketiga jadi group yang tadi yang melibatkan permission tu. So ID dia auto increment. Dia punya data type dia integer 11. Group name dia baca 255. Kolom yang ketiga dia permission. Dia pakai text sebab dia nak save yang permission yang kita tick tadi tu. Data dia yang seperti bawah tu, so macam super admin semua dia ada. So dia ada A32, dia masuk kat array tu. So yang keempat table order. Table order yang first ID biasa. Data type dia integer 11. Dia auto increment. Kolom yang kedua bill number baca 255. Date dengan time baca 255. Gross amount baca 255 juga. Service charge rate 255 baca. Service charge amount baca 255. VAT charge rate baca 255. VAT charge amount baca 255. Discount dia baca 255 juga. Lepas tu net amount kita guna baca 255. So user ID kita pakai integer 11. Table ID dia 11 integer. So paid status integer 11. Store ID pun pakai integer 11. So data kat bawah ni menunjukkan order yang apa yang kita ambil tadi, bill number.
Mula ID auto increment, bill number, date, gross amount, service charge rate, service charge amount, VAT charge rate, VAT charge amount, discount, net amount, user ID, table ID, paid status, and store ID. So yang part yang terakhir tu kita banyak gunakan integer lah. So seterusnya order item. Order item ID dia kita pakai integer. Lepas tu order ID dia integer dia sebab dia pakai increment, still increment sebab dia automatic update. Yang kedua, kolom yang kedua order ID. Ketiga dia product ID. So pakai integer juga. Quantity kita orang pakai baca 255, rate pun baca 255, amount pun baca 255. So kat sini table seterusnya product. Product ID dia kita pakai baca agak, pakai integer 11. Dia auto increment. Second column dia kalau kategori ID dia pakai text. Sebab kita kategori ID ni sebab kita nak save dia punya ID tu ada apa simbol special character. So store ID dia text juga sebab dia ada special character. So yang name tu kita guna baca 255. Price pun baca 255. Description tu kita pakai text sebab kita nak macam kita nak save dia punya HTML code dia. Yang ketujuh, image dia pun kita pakai text sebab kita nak save dia punya URL untuk nak ambil gambar tu. Lepas tu active ni kita pakai integer 11. So kat bawah tu data tu kategori ID tu memang dia auto increment lah. So kalau ada terlompat kat situ mungkin data tu dah hilang satu, delete. So kategori ID dia kita guna yang special character tadi sebab kita guna text. So dia boleh insert special character. Sama juga dengan store ID. Dia pakai text sebab kita nak insert special character. So name tu kita guna baca tadi. So price pun kita guna baca. Description tu kita pakai text sebab kita nak pakai special character dengan so kita nak save apa HTML code tu. Lepas tu yang image tu link tadi tu yang untuk simpankan kat mana link tu simpan. Image tu. So kita pakai text. Dan last sekali active. Itu kita pakai integer lah sebab dia pakai nombor. So yang seterusnya table store. ID dia integer 11. Auto increment. Name dia second column dia baca 25. Last sekali kolom yang terakhir adalah active integer 11. So kat bawah tu data contohnya ID 2 warung makcik Seri makcik Seri Petaling. So active sebagai active dia 1 dengan 0 lah. Kalau 0 tu tak aktif lah. So yang ni tables. Tables untuk table. Table yang ada dalam kedai tu lah. So ID dia still integer. Auto increment. Second column dia kita pakai table name. Baca 255. Capacity dia baca 255. Available dia nombor integer 11. Active dia pun integer 11. Store ID dia pun integer 11. So kat belah kanan tu dia ada tunjuk dia punya data. So ID dia increment, auto increment. So yang kedua table name dia, table 1 sampai ke berapa yang kita nak save. So capacity sampai ke store ID kita guna integer lah sebab dia save nombor saja. So sini table user. So ID dia still integer sebab dia auto increment. Username baca, password baca, email baca 255, first name pun baca 255, last name pun baca 255, phone pun baca 255, gender dia integer 11, store ID pun integer 11. So kat bawah ni data dia sebab kita orang dah buat password tu jadi encrypt, bila nak insert tu jadi encrypt. So
ID dia auto increment, username dia baca tadi. So password dia memang akan save yang password increment tadi lah. So kita guna baca pun dah cukup untuk nak savekan increment punya encrypt punya password tu. So email dia macam biasa baca. First name pun kita pakai baca, last name pun pakai baca, phone pun pakai baca. Dan gender dengan store ID kita pakai integer sebab dia nak save nombor saja. So next ni kita user group. User group ni kita pakai integer semua. ID dia macam biasa kita auto increment, user ID dan group ID. So semua kat sini table ni dekat bawah ni data dia semua berkenaan nombor lah. So kita guna integer saja. So ni conceptual data model. Dia ada 4 entity, customer, product dengan restoran dengan admin. So ni logic modeling. Customer berurusan dengan restoran, many tu ni, admin ni, lepas tu produk pun akan refer kepada tengah. So pada restoran juga lah. Restoran pegang produk, customer pun refer pada restoran. So kat situ jadi tengah-tengah lah. So next dia conceptual data model. So customer order more product. So kat sini ceritanya one customer can order many product can order by many customer. So one to many kita pakai. So customer want to order too many product. Yang kedua, restaurant serve product. One restaurant can serve the many product. Many product can be served one restaurant. So satu restoran serve many product. So one to many. Yang ketiga, administrator view restaurant. One administrator can view the many restaurant. Many restaurant can only view by one administrator. Maksudnya kita kat sini kita pakai one to many. Maknanya administrator tu satu dan view tu tengah-tengah macam biasa. Restoran tu jadi many. So maknanya one to many. So ini ARD dia. Daripada customer ke produk dia ada order tengah-tengah. So many to one. So kat sini produk tu restoran akan serve produk tu jadi one to many. So daripada administrator to the restaurant one to many. So kat sini selepas yang kita buat ARD tadi, so kita dah normalize. So new identity has been created, order lah antara customer dengan produk entity. So kat sini contohnya. So kita letakkan order di tengah, so database tu jadi normalize lah. So kat situ menu yang N tu kira jadi normalize lah untuk ERD tersebut. So sekian itu daripada presentation saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iman Syafiq. Saya akan menjelaskan tentang part user interface untuk restaurant management system. So basically sistem RMS ni dia based on code igniter framework. So dia sebenarnya web application lah. Kemudian untuk code igniter framework ni kita orang pakai dia sebab dia lightweight PHP framework. Kemudian kita orang integrate sekali dengan Bootstrap framework dalam code igniter ni lah. So untuk web application ni dia support variety devices. Sebagai contoh kat sini kita boleh simulate iPhone, phone biasa. Dia tetap boleh view. Tapi kebiasaannya kalau dekat kedai ke dia akan pakai iPad mini lah.
Okay, itu untuk dia punya usability lah from the user itself. Kemudian untuk coding pula, bentar ya. Okay, dalam kita orang punya coordinator framework ni, kita orang integrate sekali untuk Bootstrap framework dalam dia punya coordinator sendiri lah. Kemudian untuk boleh tengok kat sini, dalam coordinator punya file ni, kita orang integrate sekali Bootstrap. Sebagai contoh, ini coding untuk login page. So kita orang referencekan Bootstrap punya file dan integrate dalam kita orang punya RMS tu. Kemudian untuk JavaScript pula, so kita orang guna JavaScript sebagai contoh untuk coding ni. Ini file untuk order, index file dalam order page. So contoh JavaScript kat dalam ni, JavaScript ni dipakai untuk kita ambil data daripada database dan displaykan ke dalam table. Kemudian untuk CSS pula, sebagai contoh, yang ini CSS untuk main header. Boleh tengok kat sini, kita orang integrate sekali. So kita orang guna pakai semua benda tu lah, CSS, JavaScript, Bootstrap. So kita kembali ke RMS tadi. So dalam Bootstrap ni, komponen yang datang sekali pre-style, sebagai contoh drop down, button, navigation, batch alert dan progress bar. So dekat kita orang punya RMS ni, contoh untuk drop down, kita boleh pergi ke untuk drop down button, kita boleh pergi ke contoh dia group. Dalam produk. So bila kita add produk ni, dia punya ni contoh drop down, function drop down tu. Kemudian untuk button pula, button sedia ada dalam Bootstrap ni, dia datang, kita boleh configure dia punya style tu. Contoh sebagai contoh, kita orang pakai style button yang warna biru dengan oranye ni. Tapi kita boleh tukar juga color lain. Untuk navigation pula, kita orang punya RMS ni, navigation dia bersifat dynamic sidebar dan navigation bar. Maksud dia boleh buka, boleh tutup. Dia tak fix. So untuk navigation. Kemudian kita pergi ke batch alert. Batch alert ni senang cerita pop-up. So bila kita add product, kita tekan button add product ni. Bila kita tekan button edit ni, tak boleh tukar. Ya, ini dia. Ini batch alert. So dia akan pop up
daripada atas lah. So lagi contoh bootstrap lagi dekat dashboard. Yeah. So ni adalah basic administrator dashboard. So dia ada dynamic sidebar dan navigation bar lah. So itu saja daripada saya dalam user interface punya. So sekian, terima kasih.